Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa al-Amin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita teruskan bacaan kitab Fathul Majid dengan cetakan yang kulit dia warna hijau tu. Muka surat 203. Ada satu lagi cetakan yang kulit dia warna coklat tu. Dan tahqiq dia lagi baik, lagi cantik. Tapi sebab kita dah mula dengan kitab ni, dan untuk makluman semua, kitab ni inilah bacaan kedua. Kita dah habis membaca daripada awal sampai habis dalam sekitar 2 tahun lepas, atau 2 tahun lepas dah, betul. Kita dah menghatamkan Fathul Majid daripada awal sampai habis. Dan ini bacaan kedua, ni round kedua lah ni kita kata. Dan disebut ni bukan tafakhuran, kita sebut ni bukan sebab nak melagak ke atau nak bangga, tapi nak bagi tahu bahawa kita pernah mulakan sebelum ni, dan ini bacaan kedua. Dan kita sentiasa akan membaca kitab ni. Kena mengambil contoh daripada para guru kita, para masyayikh, para masyayikh kita. Syekh Abdullah Al-Ghunaiman contohnya sentiasa mengajar kitab tauhid dalam Masjid Nabawi. Walaupun kadang-kadang yang datang majlis dia tu berapa orang je. Syekh Abdullah Al-Ghunaiman ini bekas profesor, bekas guru akidah di Universiti Madinah, yang mengajar di Masjid Nabawi. Dan beliau dah berpuluh tahun dah, bertahun-tahun mengajar kitab tauhid. Dia ulang balik kitab tauhid, ulang balik kitab tauhid. Sama ada kitab syarah yang sama atau syarah yang berbeza. Dia sentiasa ulang. Syekh Abdul Rahman Al-Iyaf, satu ulama daripada Taif, yang orang ambil sanad kitab tauhid daripada dia, sentiasa mengulang-ulang bacaan kitab Fathul Majid ni. Sentiasa datang orang untuk mengambil sanad bacaan kitab Fathul Majid ni. Dan contoh daripada para guru kita ni telah menyebabkan, beri kesan kepada anak-anak murid mereka, agar anak murid mereka terus mengajar tauhid tanpa henti. Kerana ilmu ini, antara tanda ikhlas menuntut ilmu ialah ihya'ul ilm. Yang kita sebut, Syekh Shalih Utsaimin selalu sebut dalam kitab Ta'zimul Ilm dia tu. Ikhlas dalam menuntut ilmu tu ada 4 kan, atau 5. Satu, untuk mengangkat kejahilan dari diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kejahilan daripada orang lain. Yang ketiga, untuk menghidupkan ilmu. Yang keempat, untuk mempertahankan ilmu. Yang ketiga, untuk hidupkan ilmu. Dan hidupnya ilmu itu dengan mudzakaratuha, dan kita kena mudzakarah, selalu kena peringat, selalu kena baca ulang, baca ulang. Macam kita tengok dekat negara Arab Saudi contohnya. Kitab tauhid ni, setiap syekh akan syarah kitab tauhid. Walaupun dah ada ulama yang lain dah syarah, dia tak kata, ustaz, katakanlah syekh ni dah syarah dah, tak payahlah syarah, kau dengar je lah syarahan dia. Tak. Setiap syekh akan syarahkan. Mungkin juga kat Malaysia, katakanlah Ustaz Asri dah syarahkan lah. Maka tak boleh kata Ustaz Asri dah syarah, aku tak payah syarah lah. Tak, kita syarahkan juga. Ihya'ul ilm. Mungkin ada pada Ustaz Asri, tak ada pada ustaz lain. Dan demi Allah, uqsimillahil azim, bila kita dengar syarah ni daripada setiap orang, setiap para ulama kita ni, setiap dia ada faedah-faedah yang tak ada pada orang lain. Kalau kita dengar daripada Syekh bin Baz punya syarah, ada faedah yang tak ada faedah itu pada Syekh Ibn Utsaimin. Bila kita baca syarah Ibn Utsaimin, ada benda yang tak ada dalam syarah Syekh Fauzan.
Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Bila kita baca syarah Syekh Saleh Sindi, ada huraian ni tak ada, ada yang dalam Syekh Saleh Fauzan ni huraian tak ada dalam Syekh Saleh Sindi. Syekh Saleh Sindi punya huraian ada tak dalam Syekh Saleh Ali Syekh. Maka setiap para ulama itu dia ada faedah-faedah yang kita dapat. Dan kalau kita baca 10 syarah sekalipun, kita tak akan rasa kenyang dengannya, sebab kita akan dapati bahawa setiap ulama itu dia bawa syarahan faedah-faedah yang tak pernah ada pada yang lain. Sebab tu sebagian pada guru kita, dia kata dia mempelajari kitab tauhid lebih daripada 10 ulama. Ada yang kata aku dah baca kitab 100 kali. Dan memang para ulama kita sebegitu. Imam Ahmad rahimahullah mengulang kitab Muwatta Malik lebih daripada 9 kali. Al-Imam Al-Muzani dia ulang baca kitab Ar-Risalah karangan Al-Imam Syafi'i 500 kali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita masih lagi dalam bab awal muqaddimah, iaitu bab ad-da'wah wa ma'na syahadati an la ilaha illallah, tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, tafsirut tauhid dan makna la ilaha illallah, syahadah la ilaha illallah. Dekat hujung perenggan sekali dia kata wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab, dan penjelasan terhadap tarjamah ini. Apa penjabaran ni? Maksudnya ialah penjelasan terhadap tajuk bab ini. Bab yang kita sedang baca ni bab apa? Bab penjelasan tentang tauhid. Bab penjelasan tentang bab tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Maksudnya apa? Bab ini bab menjelaskan makna syahadat la ilaha illallah dan tafsirut tauhid. Dan kata Syekh Abdul Wahab, bab-bab yang datang selepas ini itulah dia tafsir kepada tauhid. Bab yang datang lepas bab ini, maka keseluruhannya itu adalah tafsir kepada tauhid. Aku berkata, Syekh Abdul Rahman bin Hasan Fatul Majid. Syekh Abdul Rahman bin Hasan ni tak tahu, dia dibunuh oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. Dia dibunuh oleh kejam jenayah dibuat oleh Ali Pasha, Ibrahim Pasha. Dia tangkap Syekh Abdul Rahman bin Hasan, dia bawa ke Turki, jenazahnya dihancur-hancurkan. Allahu Akbar. Yang orang tak tahu, penulis kitab kita ni, yang sedang kita baca ni, dia dibunuh oleh kerajaan Turki Uthmaniyah masa tu. Sebab konon-kononnya nak melawan kerajaan Turki Uthmaniyah atas fitnah yang dilakukan oleh sebagian orang. Sedangkan kerajaannya tak ada kena mengena langsung. Kerajaan Syekh Abdul Wahab tidak ada kena mengena dengan kerajaan Turki. Kerajaan Turki tak sampai dekat padang pasir di sebelah Najd. Tapi kerana kebencian mereka kepada dakwah tauhid dan undang-undang Islam, mereka telah membunuh Syekh Abdul Rahman bin Hasan ni dengan begitu kejam sekali. Aku berkata, iaitu kerana bab-bab setelahnya menerangkan tauhid dan menjelaskan makna la ilaha illallah, dan juga menerangkan banyak hal, syirik kecil, syirik besar, dan hal-hal yang mengarah ke sana, ke arah syirik, berupa sikap ghulu, melampaui batas, dan bid'ah. Yang kandungan la ilaha illallah menuntutkan untuk meninggalkan hal itu. Maksudnya kita akan tengok nanti depan ni bab pakai tangkal, bab berdoa kepada Allah Ta'ala, bab berkenaan dengan syiriknya pakai tangkal, syiriknya percaya kepada tali-tali yang bawa berkat, syiriknya kepada penyembahan kubur, kepada berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta lindung kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua bab-bab ini adalah menjelaskan makna tauhid. Sebab apa? Tidak cukup kita faham tauhid dengan maksud kita memahami tauhid itu sahaja. Kerana perlu untuk kita faham tauhid, kita kena faham sekali perosaknya. Lepas tu kata sini, yang menerangkan tauhid dan menjelaskan makna la ilaha illallah, dan juga menerangkan banyak hal seperti syirik kecil, syirik besar, dan hal-hal yang mengarah ke sana berupa sikap ghulu, melampaui batas. Dan kita akan tengok bab minal ghulu. Maksud daripada ghulu itu ialah
beribadah di kuburan orang salih. Bab mengagung-agungkan orang salih adalah penyebab orang menyembah berhala. Dan bid'ah. Ada sebab yang menyebabkan berlakunya syirik adalah bid'ah. Berkata al-bid'atu baridun ila syirk, baridul kufr. Bid'ah itu jalannya kepada kufur. Walaupun mungkin bid'ah itu sendiri yang dilakukan itu mungkin tak kufur, tapi dia jalan kepada kufur. Yang kandungan la ilaha illallah menuntut untuk meninggalkan hal itu. Iaitu bila kita ucap la ilaha illallah, antara cara kita nak melaksanakan, merealisasikan kalimah la ilaha illallah dan dengan meninggalkan syirik dan bid'ah. Yang ini kita bincang dalam bab yang keempat. Atau bab yang ketiga lebih tepat. Iaitu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang mentahqiqkan tauhid, dia masuk syurga tanpa hisab. Dan tahqiqkan tauhid ni ada 4 yang kita bincang sebelum ni. Iaitu meninggalkan syirik, meninggalkan kufur, meninggalkan nifaq. Yang kedua, yang pertama meninggalkan syirik dan kufur, meninggalkan syirik dan perkara yang batalkan keislaman. Yang kedua meninggalkan nifaq, sifat munafik. Yang ketiga meninggalkan dosa. Yang keempat meninggalkan akhlak, meninggalkan bid'ah. Yang ketiga, yang keempat meninggalkan bid'ah. Tinggalkan 4 benda ni, atau tinggalkan bid'ah, kemudian tinggalkan maksiat. Tinggalkan 4 ni, maka insya-Allah dia telah merealisasikan tauhid. Dia telah laksanakan tauhid dengan betul. Barang siapa mengetahui itu dan mengamalkannya, maka jelaslah baginya pengertian la ilaha illallah. Dan apa yang ditunjukkan iaitu ikhlas dan penafian terhadap syirik. Maksudnya menolak syirik, bukan sekadar tidak menyembah berhala. Menolak syirik juga ialah dengan kita tidak melaksanakan, tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan maksiat. Sebab nanti kita akan bincang bahawa maksiat ni juga dia ada baunya syirik. Kerana dalam buat maksiat juga dia ada baunya syirik. Sebab apa? Ada baunya syirik. Kenapa barakallahu fiik? Kenapa kita kata macam tu? Sebab bila orang tu buat maksiat, kan, ketika dia buat maksiat, ketika tu dia taat Allah Ta'ala ke dia taat hawa nafsu dia? Maka kita akan jawab, kita akan kata bila dia buat maksiat, maksudnya dia akan diikut hawa nafsu dia. Bukankah ketika itu dia lebih taat hawa nafsunya daripada taat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dan taat pada hawa nafsu itu, mengutamakan hawa nafsunya daripada Allah Ta'ala, itu termasuk dari syirik. Nau'un minasyirk. Cuma dia tak termasuk dalam syirik besar. Dia panggil syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Nanti kita akan jumpa ni dalam bab-bab hujung nanti. Iaitu membezakan antara syirik taat dengan syirik ibadah. Sebab itulah bila dalam hadis Nabi kata, man laqiya Allah, siapa berjumpa Allah Ta'ala, lam yushrik bihi syai'a, dakhala al-jannah. Siapa jumpa Allah Ta'ala, tak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, masuk syurga. Betul maksiat macam mana? Maka kata para ulama, sebahagian ulama kata macam ni, dia buat maksiat itu termasuk daripada syirik, tapi syirik yang kecil, dengan maksud syirik ketaatan. Jadi kalau dia buat maksiat, maka dia diazab oleh Allah Ta'ala dulu, kalau Allah Ta'ala menghendaki, untuk membersihkan kotoran syirik dari segi ketaatan dalam diri dia tadi. Sambung lagi. Maka barang siapa mengetahui hal itu dan mengamalkannya, maka jelaslah baginya pengertian la ilaha illallah dan apa yang ditunjukkan, iaitu ikhlas dan penafian terhadap syirik. Banyak hal menjadi jelas dengan mengetahui kebalikannya. Nampak ni? Masya Allah. Banyak hal akan jadi jelas dengan kita tahu lawannya.
Sebab apa, kita ni bila kita belajar satu benda, kita tak boleh tahu, kita tak boleh belajar hanyalah perkara-perkara yang menyempurnakannya. Kita kena belajar juga perkara yang merosakkannya. Kita tahu lawan dia. Jadi kita kata rukun solat, kita akan belajar pula apakah perkara yang membatalkan solat, betul tak? Supaya kita tak terjatuh dalam perkara yang membatalkan solat tadi. Itu dengan kita kena, bila kita belajar pasal tauhid, kita kena belajar juga pasal syirik. Maka tak cukup kita hanya belajar tauhid tapi tak nak belajar pasal syirik. Wa bididdi yuzhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanu al-ashya'u. Kan kata pepatah Arab, dia kata wa bididdi, dengan lawannya, yuzhiru husnahu ad-diddu, lawannya akan menzahirkan kecantikannya. Maksudnya kalau satu benda tu ada lawan, baru kita nampak kecantikan dia. Contohnya bila kita tahu ada orang, katakanlah kawasan tu semuanya tinggi, orang semua tinggi je, dia tak kenal orang yang rendah. Sekali datang satu orang yang rendah, maka ketika itulah baru zahir kelebihan orang yang tinggi. Dan begitu sebaliknya, ada menzahirkan kelebihan orang yang rendah, mana ada juga. Itu juga dengan ada lawan baru kita kenal sesuatu benda tersebut. Dengan mengetahui syirik kecil, akan diketahui syirik besar yang menafikan tauhid. Jadi kita dalam syirik besar, orang akan tanya apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil. Bagi tahu bahawa syirik besar terkeluar daripada Islam. Syirik kecil menafikan kesempurnaan. Nampak ni? Akan diketahui bahawa syirik besar yang menafikan tauhid, iaitu membatalkan tauhid. Reject the tauhid. Adapun syirik kecil, dia menafikan kesempurnaan tauhid. Macam tadilah dia buat maksiat, dia menafikan kesempurnaan tauhid. Barang siapa yang menghindarinya, iaitu menghindari kedua-dua ni, syirik besar dan syirik kecil, maka dia seorang muwahhid yang sebenar-benarnya. Maknanya betul-betul yang hakiki, muwahhid yang hakiki. Kalau dia tak buat, kalau dia buat syirik besar, kalau dia tak buat syirik besar, kalau kata dia tinggalkan, syirik besar dia tinggalkan, tapi dia masih lagi buat syirik kecil, dia muwahhid juga, tapi muwahhidnya ada kekurangan pada diri dia, ada kecacatan yang kurang, naqis. Dengan mengetahui peringkat-peringkat syirik dan melarangnya supaya dihindari, akan diketahui pula tujuan-tujuan yang perangkat-perangkatnya dilarang, peringkat-peringkatnya dilarang. Kerana meninggalkan itu semua adalah kewajipan tauhid dan ikhlas, bahkan inti tauhid. Jadi meninggalkan semua peringkat-peringkat syirik itu, itulah dia inti tauhid. Dalam bab itu pula ada dalil-dalil tauhid dan menetapkan sifat dan mensucikan Tuhan yang maha suci daripada apa yang tidak layak baginya. Maksudnya dalam bab-bab akan datang tu ada dalil-dalil tauhid, dia akan detailkan masalah ini. Sebab dalam bab sebelum ni kan, bab al-khawfu minasyirik, bab takut kepada syirik. Bab yang keempat kan, bab al-khawfu minasyirik, takut kepada syirik. Dah takut dah syirik dah, tapi penjelasannya secara detail kita berhajat kepada bab-bab yang akan datang ni. Segala sesuatu yang dapat mengenalkan kepada Allah, yang berifat kesempurnaannya dan dalil-dalil rububiyahnya, menunjukkan bahawa hanya Allah yang berhak disembah dan ibadah tidak patut kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia tauhid dan pengertian la ilaha illallah. Maka selesailah mukaddimah kitab ini. Mari kita masuk bab seterusnya. Barulah Syekh masuk details kepada bab ni. Jadi Syekh mulakan dengan masalah tangkal dulu. Maka orang bincang, kenapa Syekh mulakan dengan tangkal dulu? Kenapa tak mula dengan bab-bab yang lebih besar? Jawapannya adalah kerana memakai tangkal ni lah bab yang paling ramai orang Islam terjatuh dalamnya tanpa disedari. Orang Islam banyak terjatuh dalam bab tangkal ni, dan disangka bahawa pakai tangkal ni tak syirik. Sebab dia paling tersebar. Nanti kita akan tengok apa kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam bab ini. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki lubusul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala' aw daf'ihi.
Kata Syekh Abdul Wahab, minasyirki, termasuk daripada syirik. Kali Syekh terus jazam. Syekh terus jazam, termasuk daripada syirik. Termasuk daripada syirik. Minasyirki lubsul halqati. Termasuk syirik ialah pakai halqah. Halqah ni maksudnya apa? Yang ada tali lah, bulatan lah. Apa-apa gelang ke, yang ada halqah ni bulatan. Sama ada cincin ke, gelang ke, tali ke, wal khayti, dan tali, benang. Wa nahwihima, dan seumpama dengannya. Tujuan apa? Li raf'il bala. Ini masalah dia. Untuk mengangkat bala. Au daf'ihi, atau menolaknya. Angkat maksudnya dah kena, dia nak angkat bala tersebut. Daf'ihi maksudnya belum kena lagi, untuk protect. Jadi yang Syekh kata termasuk syirik ini memakai tangkal untuk menolak bala dan juga untuk menghilangkan bala dan juga untuk menolak bala. Nampak? Syekh ikatkan syirik itu mesti pakai tangkal untuk tujuan ini. Jadi kalau dah dia kata lubsul halqah, dia pakai gelang tapi bukan untuk tujuan tolak bala, maka tak termasuk syirik lah. Oh, itu Ustaz halal ke? Tengoklah, kalau orang lelaki haram lah, kalau perempuan halal lah. Orang lelaki pakai gelang. Tapi bukan tujuan untuk menolak, mengangkat satu keburukan, dan juga tidak juga menolak satu keburukan, dan juga bukan nak mengangkat, menghilangkan keburukan daripada dia. Maka tak masuk syirik. Dan termasuk juga menolak balak ni untuk mendapatkan satu faedah juga, sama juga. Wajal bil maslahah, sama juga. Dia pakai gelang sebab nak bagi kuat. Sama juga, termasuk juga minasyirki. Wal khayti, dan benang. Wa nahwihima, dan apa-apa saja yang seumpama, bukan mestinya gelang dan benang saja, apa saja, tali ke, lambang ke, stiker ke, gambar ke, yang tujuan ni tadi untuk menolak balak dan juga untuk menghilangkan balak dan juga untuk mendapatkan faedah, maka semua itu termasuk daripada syirik. Dan Syekh kat sini sebut minasyirik. Syekh tak detailkan syirik besar ke syirik kecil. Kerana kita akan tengok nanti pakai tangkal ni boleh jadi dia jadi syirik besar, dan bila pakai tangkal juga boleh jadi syirik kecil. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallahu alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Muhammad, afara'aitum. Patutnya letak terjemahan sebelah-sebelah kan. Syekh sini dalam buku ni dia letak terjemahan dia bawah. Apa kita buka. Dia kata firman Allah Ta'ala, katakanlah maka teranglah kepadaku, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Tentang apa yang kamu seru selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurrih. Kalau Allah Ta'ala nak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Ini point Syekh nak bawa ni. Kalau berhala-berhala tak boleh tolak, tidak boleh menolak kemudaratan, habis tu tali dekat leher hang boleh menolak kemudaratan. Nah. Kan? Ini cara Syekh nak istilal. Dia kata, kalaulah berhala-berhala tak boleh menolak kemudaratan yang Allah Ta'ala kenakan padanya, tali tangkal boleh menolak kemudaratan. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Dan jika Allah memberi rahmat kepadaku, adakah boleh tahan rahmat Allah Ta'ala? Qul hasbiyallah. Cukuplah Allah Ta'ala bagiku, alaihi tawakkalul mutawakkilun.
poin daripada ayat ni nak bagi tahu bahawa yang memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang paling utama sekali nak bagi tahu dalam bab ni. Mari kita tengok dalil yang seterusnya. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahinah faqala inzi'ha. Itu inza'a, naza'a, yanzi'u. Kat sini kata anzi'ha. Inzi'ha. Naza'a yanzi'u. Fa innaha la taziduka illa wahdah. Sesungguhnya, tak apa, nanti kita akan tengok nanti maksud dia. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Rawahu Ahmad bin sanadin la ba'sa bih. Mari kita tengok terjemahan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Minta maaf. Afwan. Saya nak tanya, skrin kat depan saya ni masih syarah Sahih Muslim. La haula wala quwwata illa billah. Minta maaf Ustaz, minta maaf. Betul, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya pun tak perasan. Saya buka kitab. Saya syok sendiri je lah tadi. Dah dapat dah kitab ni, Imran bin Husain. Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu. Kenapa tak beritahu awal tadi? La haula wala quwwata illa billah. Ada dekat chat tapi Ustaz tak perasan. Oh ya. Barakallahu. Barakallahu fiik. Jazakillah khaira. Jazakillahi khaira. Laqad ahsanti. Wa yak Ustaz. Naam. Okay. Imran bin Husain rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Nabi SAW melihat seorang lelaki yang tangannya terdapat gelang kuningan. Sufr ni boleh terjemahkan dua lah, satu gelang kuningan ataupun boleh dikatakan daripada besi, daripada besi, daripada tembaga, sufr. Boleh juga terjemahkan sebegitu, tembaga. Baik. Kat sini gelang kuningan, gelang tali kuning agaknya. Okey, boleh juga. Lalu beliau bertanya, Nabi SAW bertanya, apa benda ni? Apakah ini? Jadi kita akan tengok faedah ni, maksudnya ialah jangan kita terus hukum dulu. Pastikan dulu kenapa dia pakai tu. Apakah ini? Orang itu jawab, penangkal sakit, al-wahinah. Al-wahinah ni maksudnya menghilangkan rasa lemah-lemah. Al-wahanu kan, wahn, rasa lemah. Jadi al-wahinah ni penghilang kelemahan. Nak hilang rasa sakit-sakit lah. Nabi kata apa? Inziha, cabutnya. Fa innaha la taziduka illa wahna. Dan dia itu hanya akan menambah kelemahan kepada dirimu. Nabi kata cabut, dia akan tambah kelemahan. Pada ayat ni ada iskal, ada ulama bincang, dia kata kalau tadi ayat pertama kata selain daripada Allah tak manfaat dan mudarat. Tapi dalam ayat ni Nabi kata kalau pakai tangkal ni akan menyebabkan diri kamu bertambah lemah. Loh, macam mana pula? Kata tadi tak manfaat dan mudarat. Jadi kita kena faham maksud sini ialah bukannya tangkal tu memberi kelemahan. Bukan. Maksudnya ialah kepercayaan kamu kepada tangkal itu tadi menyebabkan kamu jadi lemah. Sebenarnya kamu tak lemah pun. Tapi sebab kamu percaya pada tangkal, bila tangkal tu tak ada, kamu rasa lemah. Sedangkan sebenarnya tak lemah pun. Itu hanyalah psikologi kamu. Itu hanyalah kamu punya kepercayaan yang batil. Macam setengah orang. Kan? Kita bagi dia ubat air kosong je, tapi kita kata dah jampi dengan nak macam-macam lah apa semua. Dia minum. Ustaz baiklah Ustaz jampi. Kita kata sebenarnya aku tak jampi pun. Aku bagi air kosong je.
Nampak sangat dia adalah psikologi. Kerana dia hanya akan menambah kelemahan, iaitu kamu mula-mula dah sakit, kamu bergantung pula pada benda tadi, lagi 2 kali sakit. Yang seterusnya Nabi kata, fa innaka law mutta wa hiya alaik, dan gelang tu masih di tubuh kamu, kamu mati, lan tuflih abada, ma aflahta abada, kamu takkan berjaya selama-lamanya. Bila maksud tak berjaya, maksudnya ialah takkan masuk syurga selama-lamanya. Allahu Akbar. Kat sini dalil bahawa nampak dia pakai gelang itu tadi untuk menolak, mengangkat balak, untuk menghilangkan lemah-lemah daripada badan dia, menangkal sakit. Jadi menghuraikan tajuk bab tadi. Okey, jelas. Nanti insya-Allah pada syarahnya Syekh akan huraikanlah dengan detail. Jadi ana tak nak ulang 2 kali syarah tu. Ana huraikan secara umum saja supaya kita katakanlah tak sempat nak habis. Kadang-kadang kita pernah lalu dalil dia. Hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an. Sahabi jalil Uqbah bin Amir, man ta'allaqa tamimatan fala atamma lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allahu lah. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Daripada Uqbah bin Amir secara marfu'. Marfu' ni maksudnya hadis yang dipanjangkan, disampaikan kepada Nabi SAW, itu panggil hadis marfu'. Seperti kata Baiquniyah, wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Dalam Baiquniyah, manzumah Baiquniyah. Orang yang belajar ulumul hadis kena hafal dululah awal-awal ni. Walaupun 30 lebih je, kan? 30 lebih baik saja. Okey. Wa arba'un wa thalathina qad atat. Maksudnya ada 34 baik saja. Okey. Pendek je tapi bagus. Kurang-kurangnya kita ada lekat dalam kepala kita matan dalam ulumul hadis. Jadi kalau orang tanya hadis marfu' tu apa? Dah ada masuk kat sini dan terjemahan ni tak sebut. Menunjukkan bahawa Nabi SAW melihat ada orang ni sebut. Afwan. Daripada Uqbah bin Amir dari hadis yang marfu'. Marfu' ni apa? Hadis yang perawinya sampai kepada Nabi. Maksudnya Nabi SAW berkata, bersabda. Ingat apa tadi? Apa kata Imam Baiquniyah? Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Apa yang disandarkan kepada Nabi maka dia marfu', maka disandarkan kepada tabi'in maka dia maqtu'. Nama hadis tu panggil maqtu'. Maksudnya tabi'in dia disandarkan kepada tabi'in maka dia maqtu'. Kalau Nabi yang sebut marfu'. Kalau pada sahabat mauquf. Wa ma adhaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Apa yang disandarkan kepada sahabat, ucapan atau perbuatan, maka dia mauquf. Maka marfu'. Nabi kata barang siapa yang menggantungkan tamimah, iaitu azimat, tangkal, semoga Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Fala atammalah. Wa man ta'allaqa wada'atan. Siapa yang menggantungkan wada'ah, kerang, iaitu orang-orang musyrikin dulu, dia ambil kerang, dia gantung. Fala wada'allahu lah. Maka Allah Ta'ala takkan memberi ketenangan kepada dirinya. Dan hari ini kata man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang gantung tamimah, maka dia telah buat syirik. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Hudzaifah al-Yaman, nanti kita akan tengok huraian nanti insya-Allah, bahawa ia melihat seorang lelaki di tangan terdapat benang untuk mengobati penyakit panas. Maka dia memutuskan benang itu selain baca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Nampak? Tafsir ayat ni ialah mereka beriman kepada Allah bahawa Allah Ta'ala mencipta, mentadbir dan memiliki alam. Tetapi bila mereka beribadah kepada selain Allah.
nampak Huzaifah dia gunakan ayat ini. Ayat ni kepada orang kafir, ayat ni cerita pasal orang kafir ke pasal orang-orang Islam? Ayat ni tak syak lagi cerita pasal orang kafir. Huzaifah gunakan ni kepada orang mana ni? Orang Islam yang pakai tangkal. Maka ada orang kata, kenapa kamu letakkan ayat yang sepatutnya diletakkan kepada orang kafir, kamu letakkan kepada orang Islam? Maka jawapan dia kata, kerana Huzaifah dah buat dulu dah. Habis tu, kenapa pula letakkan ayat orang kafir pada orang Islam? Iaitu mereka berkongsi pada sifatnya, pada illahnya. Illah dia apa? Iaitu mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kedua-dua perbuatan tu tadi. Sebenarnya Nabi Yusuf, kisah dalam surah Nabi Yusuf ni, iaitu mereka sembah berhala-berhala. Sedang Allah Ta'ala, arbabun mutafarriquna khairun amillahi wahidul qahar. Ketika Nabi Yusuf dia nasihatkan geng dia dalam penjara tadi, adakah ya sahibai sijni, wahai dua kawanku yang dalam penjara ini, arbabun mutafarriqun, adakah Tuhan yang banyak ini lebih baik daripada Allah Ta'ala yang satu? Nabi Yusuf kata. Yusuf nak bagi tahu bahawa walaupun mereka beriman Allah Ta'ala itu pencipta alam, tapi mereka sembah selain Allah Ta'ala. Sama juga halnya dengan orang yang pakai tangkal tadi. Nampak Huzaifah Al-Yaman, Ma'ruf, sahabi jalil, sahibi sir Rasulullah. Kadang bab ini larang keras memakai gelang benang sejenis untuk maksud seperti disebut di atas, iaitu menolak balak, mengangkat balak dan juga mendapatkan satu manfaat atau faedah. Dinyatakan bahawa sahabat tadi apabila mati sedangkan gelang atau sejenisnya itu masih melekat pada tubuhnya, maka dia tidak akan beruntung. Ini menunjukkan kebenaran pertanyaan para sahabat bahawa syirik kecil lebih berat daripada dosa besar. Kat sini Syekh rahimahullah dah bagi ihalah, dah bagi satu isyarat dah bahawa pakai tangkal ni syirik kecil. Cuma apa detail dia tuan-tuan dan puan-puan? Ulama-ulama kita dah detailkan. Pakai tangkal ni dia boleh jadi syirik besar, boleh jadi syirik kecil. Macam mana kalau syirik besar? Syirik besar satu, kalau dia pakai tangkal, dia ada i'tiqad bahawa tangkal itulah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Versus syirik kecil, dia kata manfaat itu daripada Allah, mudarat itu daripada Allah, cuma dia pakai itu sebagai sebab. Usaha dia kata. Habis tu ustaz, kalau dia kata usaha, kenapa syirik juga? Kerana menjadikan sesuatu itu bukan sebab, dan dia sedangkan dia bukan sebab. Kita declare dia sebab sedangkan dia bukan sebab, maka itu termasuk dalam syirik kecil. Disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah dia, dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah dia pada kitab Tauhid. Dan juga banyak para ulama kita yang huraikan sebegitu, iaitu bila kita kata yang ni sebab sedangkan dia bukan sebab, maka dia termasuk dalam syirik. Dan kita bagi tahu bahawa sebab dalam syarak ada dua jenis sebab. Dalam Islam hanya mengiktiraf dua jenis sebab. Sebab apa kalau kita tak faham ni, nanti orang akan kata ustaz, habis tu ustaz makan Panadol tu tak ada siapa kata pakai kata syirik. Orang sekarang duk kata COVID pakai apa? Pakai makan vaksin tu, cucuk vaksin tu boleh lindungi daripada, tak ada siapa kata pakai syirik. Bila tangkal hampa kata syirik. Dan pakai capal hang kata syirik. Kita kata barakallahu fik. Pertama kita kena faham, Islam kita ahli sunnah dia mengiktiraf ahli sunnah wal jamaah. Dia iktiraf apa dia? Iktiraf sebab. Islam dia iktiraf sebab. Iaitu makan, lapar, kita makan untuk hilangkan lapar. Jadi lapar, makan itu sebab hilang lapar. Minum, bila haus kita minum. Ahli sunnah beriman dengan sebab. Allah Ta'ala telah jadikan hukum alam itu sebegitu. Dan sebab ini ada dua. Satu dipanggil sebab syar'i. Satu dipanggil sebab syar'i. Satu dipanggil sebab kauni. Sebab kauni. Sebab syar'i. Sebab syar'i ni maksudnya dalil daripada Al-Quran dan Sunnah kata dia sebab. Contohnya doa ialah sebab berjaya, betul tak? Doa mukhul ibadah.
La yaruddu du'a mithlu qadar, la yaruddu qadar mithlu du'a. Tak boleh siapa menolak qadar seperti doa. Doa silahul mu'min. Doa itu. Jadi doa contohnya. Doa sebab syar'i. Air Zam-Zam contohnya. Maksudnya datang dalil. Air Zam-Zam kata amna Zam-Zam lima syuribalah. Lagi madu habbatus sauda. Okey. Sifat min kulli da, azkar, zikir-zikir yang tertentu. Zikir-zikir kan. Seperti hadis Uthman bin Abil As. Ata Uthman bin Abil As ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaka ila Rasulullah sallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Kata hadis Uthman bin Abil As. Uthman bin Abil As mengadu kat Nabi. Dia kata tentang sakit yang dia ada pada jasad dia. Semenjak dia masuk Islam lagi dia sakit dekat badan dia tadi. Maka Nabi SAW da' yadaka 'ala alladhi ta'allam. Letakkan tangan kamu kat tempat yang kamu sakit tadi. Faqul bismillah thalathan. Baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marratin, dan baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Doa itu. Iaitu aku minta lindung kepada Allah dan juga dengan kudrat kekuasaan Allah agar dia menjauhikan aku daripada kejahatan yang ada, keburukan yang ada pada diri aku, penyakit-penyakit apa semua. Wa uhadirnya aku duk berjaga-jaga tak nak terkena tu, aku minta lindung ya Allah daripada benda tersebut. Jadi dia pun baik. Bila dia baik, kita kata itu sebab apa? Sebab syar'i. Sebab ada dalil. Ya, sebab ada dalil. Naam, seperti sebagian sahabat, ada sebagian tabi'in, dia kata satu hari dia kena sengat dengan kala jengking. Bila dia kata, bila aku cek balik sebab apa aku sengat dengan kala jengking hari tu, kata la ilaha illallah, patutlah aku terlupa nak baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nampak dia nisbahkan kepada sebab. Jadi ahli sunnah beriman dengan sebab. Pertama sebab syar'i. Yang pertama sebab syar'i. Sebab syar'i apa? Dalil kata dia sebab. Quran kata dia sebab. Contohnya macam apa sebab hujan lebat ni? Kita semua dah istighfar ramai. Kami semua dah bertaubat dah Ustaz daripada dosa-dosa kami. Oh patutlah Allah Ta'ala kata yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdilkum bi amwali wa banin. Macam orang buat sembahyang istisqa kan. Hujan kat Melaka ada sahabat kita tanya. Setiap kali sembahyang istisqa hujan. Setiap kali sembahyang istisqa hujan. Alhamdulillah. Maksudnya itu sebab syar'i. Yang pertama, jadi sebab kauni iaitu sebab hukum alam. Ini hukum alam dan tajribah dan cubaan dan pengalaman. Contohnya macam dia tak pernah pun pakar berubat, tapi biasanya dia letak herba yang ni, herba tu, herba yang ni, dia minum baik dia punya sakit perut dia contohnya. Ada dalil tak? Tak ada dalil. Habis tu datang dari mana? Ada hukum alam. Pertama hukum alam ni ilmu sains lah kita kata. Dari segi ilmu sains ni, ilmu perubatan, ilmu semualah. Yang dari segi hukum alam. Bukan perubatannya ilmu dunia pun sekali. Bila tegakkan bangunan, dia kena banyak macam ni. Dia punya berat dia kena belajar fizik. Dia kan? Itu ilmu. Macam mana boleh tegak bangunan ni tinggi ni? Kita bina dia. Sebab dia. Kita datangkan bahan-bahan yang boleh membinanya. Macam tu Nabi SAW, dia pakai baju besi. Ini sebab. Sebab melindungi kepala. Dakhala Nabi SAW Makkah bimigrafah ke bimigrafah betul. Dengan topi besi. So apa kata topi besi? Kan kita dah bincang, nak kata bahawa kalau orang tu datang bukan tujuan untuk umrah, dia boleh pakai topi. Boleh pakai topi besi. Dia tak perlu nak buka kepala. Ini wajah mazhab Syafi'i pakai. Jadi Nabi pakai topi besi masa perang. Maksud sebab apa? Sebab Nabi mengambil sebab kauni. Nabi baru kita belajar kitab Zadul Ma'ad.
Nabi tak cukup senjata, Nabi pinjam dekat Suhail, masa dekat Safwan, masa Safwan belum lagi Islam. Safwan bin Umayyah masa tu belum Islam lagi. Nabi pinjam. Safwan kata, macam mana ni, nak pinjam ke dah bagi terus ni? Nabi kata, pinjaman yang pasti aku akan pulangkannya, insyaAllah. Kata Nabi SAW. Maknanya Nabi pinjam senjata. Kalaulah Nabi tak beriman dengan sababu kauni ini, maka Nabi tak sediakan senjata. Dan termasuklah, inilah ubat-ubatan yang terbukti dengan hukum sains dan juga tajribah. Tajribah ni apa dia? Pengalaman. Cubaan, dah buat banyak kali. Dan mestilah hukum kauni ni, dia syarat dia mesti dia zahir. Dan zahir dan mubasyarah. Mubasyarah ni apa nak terjemah bahasa Melayu? Maksudnya dia direct. Dia zahir dan dia direct kesan dia. Sebab nanti orang kata juga, ustaz pakai tangkal ni sebab kau ni juga ustaz tajribah, pengalaman kami. Kata tangkal tak cukup dua sebab, zahir dan direct. Zahir ni nampak, ubat tu nampak masuk, paracetamol tu masuk dalam badan, dia gerakkan apa semua, lepas tu dia masuk dalam badan, dia pergi dekat saraf tertentu, juga kita rasa dah tak rasa sakit dah. The pain inhibit, they inhibit the pain. Tu paracetamol. Nampak virus, nampak vaksin tu, kita buat kajian masuk dalam ni, dia lemahkan apa semua, dia pertahankan dalam badan, boleh nampak. Macam orang operate anak keluar, boleh kita buat ultrasound, boleh nampak baby tu macam mana, dia belah macam mana. Jadi inilah tajribah. Dia zahir dan direct. Zahir dan direct. Hang pakai tangkal, dia tak direct dan dia tak zahir. Kalau kamu kata, oh dia tak zahir dan tak direct. Bila tak zahir dan tak direct, dia bukan asbab kauni. Dia bukan sebab kauni. Dan kaedah. Kena faham kaedah ni. Bila kamu declare benda tu sebab, sedangkan benda itu bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni, maka itu adalah termasuk dalam syirik. Syirik kecil. Kenapa syirik kecil, ustaz? Kamu declare benda yang Allah Ta'ala tak declare. Tidak pada hukum alam dan tidak juga pada hukum syarak. Sebab itulah kata, kita pakai tangkal ni boleh jadi kuat. Contohnya kebal. Atas umpama dengannya, maka dia, kalaulah dia declare itu adalah sebab kauni, sedangkan tak ada hujah daripada hukum sains, maka itu jadi khurafat. Dia panggil khurafat. Khurafah. Itu istilah dia panggil khurafat tu. Yang tak ada backup dari segi hukum alam dan juga tak ada tajribah. Itu dia panggil khurafat. Barakallahu fiik. Jadi pakai tangkal ni termasuk khurafat. Nanti kita kata pakai tangkal ni termasuk daripada khurafah. Khurafat. Tayyib. Okey. Jadi itulah dia kata beza syirik besar. Dan macam mana boleh tangkal jadi syirik besar pula? Tangkal boleh jadi syirik besar bila tadi syirik kecil pertama tadi. Jadi kita buat syirik besar, tangkal, pakai tangkal, syirik kecil. Iaitu dia kata diiktikad bahawa yang menjadikannya adalah Allah. Yang menjadikannya apa ni? Okey. Kuasa tu daripada Allah. Senanglah, kuasa dari Allah. Tangkal itu sebab. Macam kita kata syirik ni, kata ini bukan syirik lah Haji. Ini kita usaha, Allah Ta'ala juga yang bagi. Dia kata Allah Ta'ala juga yang bagi. Dia kata yang macam ni syirik kecil. Yang ni bukan syirik besar. Macam mana pakai tangkal ni menjadi syirik besar? Yang pertama, dia i'tiqad tangkal itu dia membawa manfaat sendiri, tersendiri.
Bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tangkal tu sendiri yang ada. Sebab itulah kat sini, kenapa pakai tangkal yang syirik, jadi syirik kecil? Sebab dia jalan kepada syirik besar. Mungkin mula-mula dia pakai tangkal, dia kata ni kuasa daripada Allah, kuasa daripada Allah. Sekali aksiden, gerbong aksiden, kereta dia hancur habis, total loss semua, dia keluar daripada kereta tu sihat. Lalu dia kata, itulah dia pakai tangkal ni. Akhirnya mula-mula kononnya daripada kuasa Allah, tapi bila dah selamat, dia disebahkan kepada tangkal tu tadi. Yang ni syirik besar. Sebab itulah kaedah juga, ingat kaedah ni. Apa saja jalan kepada syirik besar, maka perkara itu ialah syirik kecil. Tak maaf tulisan buruk okey. Tak faham lah ni. Saya cakap sambil saya sebut. Jadi tak payahlah nak letak, tak payahlah ambil gambar ni letak dalam Facebook pun tak payahlah, okey. Banyak lagi orang alim punya ucapan yang letak dalam Facebook, cukuplah untuk faham ni. Jadi syirik besar, pertama dia ada i'tiqad tangkal itu bermanfaat tersendiri. Yang kedua, bila dalam pakai tangkal tu ada upacara yang syirik besar lah. Seperti berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Nak pakai tangkal tu, dia pun seru lah. Mambang tanah, mambang merah, mambang angin, mambang. Dia seru. Ataupun dia dalam upacara tu ada penyembelihan contohnya. Penyembelihan kepada kubur-kubur ataupun seumpama dengannya lah. Jadi apa saja yang dalam usaha dia nak dapatkan tangkal itu, dia melakukan ada upacara-upacara yang perkara-perkara yang syirik besar, maka jatuhlah benda itu dalam syirik besar. Okey, faham tak? Jadi jangan hukum terus orang yang pakai tangkal syirik besar, jangan. Tapi kita kata cukup, kata ni syirik ni. Cukup syirik pun dah cakap umum macam tu pun dah bagus, supaya dia menimbulkan ketakutan kepada orang. Dia tak kata ini syirik kecil. Okey, syirik kecil je. Tidak, kena ingat syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Nampak ni? Syirik kecil asghar lebih berat daripada perbuatan dosa besar. Nanti kita akan jumpa ucapan Ibnu Mas'ud. La'an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bersumpah dengan nama Allah, tapi aku dusta dalam sumpahan itu. Lebih ringan, lebih baik daripada bagi aku daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun aku jujur dalam sumpah itu tadi. Sedangkan sumpah tipu ni dosa dia besar, besar gila dosa dia. Ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur. Nabi pernah ulang-ulang. Ketahuilah antara dosa besar ialah kesaksian palsu, sumpah palsu, kesaksian palsu, sumpah palsu. Bahkan Allah Ta'ala kata orang munafik itu ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Orang munafik itu jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai pelindung diri mereka. Dan mereka menahan diri daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kutuk orang musyrikin. Halafim masyaimin namim. Halafim mahin, halafim man halaf. Itu banyak sumpah. Tapi kata Mas'ud, aku sumpah dengan nama Allah yang tipu tadi lebih ringan bagiku daripada aku sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya syirik kecil lagi besar. Dari segi umum macam tu, dari segi jenisnya. Tapi bila kita lihat kepada ahadiyah, daripada individu dosa-dosa tadi, kita akan dapati ada dosa yang lagi besar daripada syirik kecil. Ada dosa yang lebih besar. Lihat kepada individu dosa yang tertentu, seperti memakai tangkal yang tadi tu dengan bunuh orang lagi besar lah dosa dia.
Okey, bunuh orang lagi besar dosa dia. Tapi dari segi umumnya, ya syirik kecil lagi besar dosa daripada perbuatan dosa besar. Nah, syirik kecil tidak dapat dimaafkan kerana alasan tidak mengerti. Nampak ni, Masya Allah. Maksudnya, kalau dia buat syirik, dia dihukum sebagai musyrik. Dia dihukum sebagai musyrik. Dia dihukum sebagai orang yang syirik. Adapun di akhirat kelak, itu cerita lain. Allah Subhanahu Taala lebih mengetahui tentang dia. Tetapi bila orang tu buat syirik, dalam keadaan dia jahil, dia tetap juga digelar sebagai, dia tetap juga telah melakukan perbuatan syirik. Bukan maksudnya kalau dia jahil, tak apalah bagi dia tak syirik sebab dia jahil. Tak, dia syirik juga. Kata orang jahil tu dia pergi sembah bahala, dia pergi sembah dewa Sikh tu. Masa majlis perkahwinan ni, kita kata syirik, musyrik dia. Nah, kita kata barakallahu fiik. Walaupun kita syirik, tapi ustaz dia jahil, ustaz, mana boleh hukum dia syirik? Dia syirik. Habis itu akhirat dia kekal neraka. Isu dia, hukuman dia di sisi Allah, itu Allah Ta'ala lebih mengetahuinya. Sebab dia buat tu dia tak tahu, dia terlupa ataupun seumpama dengannya, maka itu isu yang lain. Di dunia, gelang benang sini tidak berguna untuk menolak dan mengusir suatu penyakit, bahkan berbahaya, kerana Nabi SAW kata, kerana dia hanya menambah kelemahan pada dirimu, kerana percaya pada benda tersebut, dia akan melemah. Maksudnya kamu percaya pada Allah, dia akan menjadi kuat. Mengingkari dengan keras terhadap apa orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maksudnya kalau orang pakai tangkal tu, kita kena ingkar. Jangan kita kalau tak apalah, ini hak asasi manusia, itu hak dia, kita tak boleh jadi moral police. Apa hak kita untuk jadi moral police? Isu agama ni lah isu individu. Nak pakai tangkap individu, dia tak kacau orang pun. Sebab dia tak kacau. Dia kacau akidah anak saya tengok benda tu tangkal, nanti anak saya ingat benda tu okey. Sebab dia tak kacau. Kacau. Jelaskan bahawa orang yang menggantungkan sesuatu barang untuk maksud di atas ia sama, ia akan dititipkan keselamatannya kepada barang itu, padahal benda itu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama lah juga, apa-apa saja yang digantung. Bayangkan kata Syekh Saleh Ali Syekh, gantung capal itu pun kalau i'tiqad dia sebegitu, gambar capal Nabi, kalau i'tiqad dia sebegitu, maka dia adalah tangkal juga. Letak huruf-huruf tertentu. Dinyatakan bahawa orang yang menggantungkan tamimah telah melakukan perbuatan syirik. Ya, sahih. Mengikatkan benang pada tubuh untuk mengobati sakit panas itu maksud syirik. Ya, betul. Pembacaan ayat tersebut yang dilakukan oleh Huzaifah menunjukkan bahawa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik besar sebagai dalil untuk syirik kecil. Sebagai tafsiran yang disebutkan oleh Ibn Abbas dalam tafsiran surah Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu. Lalu Ibn Abbas kata seperti seorang itu mengatakan, kalaulah bukan kerana anjing sekian dan sekian, dah termasuklah pencuri dalam rumahku. Nombor 10, menggantung wada'ah, iaitu kulit kerang sebagai penangkal atau pengusir ain, termasuk syirik juga. Orang yang menggantungkan tamimah didoakan semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Tadi Nabi kata, man ta'allaqa tamimatan fala atammalah. Mari kita doakan, tak berjaya kat dia. Dan orang yang menggantungkan wada'ah juga didoakan semoga Allah Ta'ala tidak memberi ketenangan kepada dirinya. Nampak terbalik orang kita zaman sekarang. Dia dah buat syirik, kita doalah baik-baik untuk dia. Salah. Ya, kita doa. Salah dari satu segi lah. Satu segi apa dia? Iaitu bila dia pakai tangkal itu untuk lindungi diri. Kata semoga tak ada perlindungan bagi diri dia. Semoga tak ada perlindungan bagi diri dia. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaannya ke atas mereka ataupun mereka buat syirik tadi. Sebab kalau mereka dapat perlindungan, nanti mereka akan bertambah-tambah kufur sebenarnya. Sebenarnya bila kita doa, semoga mereka tak dapat apa yang mereka inginkan tu, ialah untuk keselamatan diri dia lagi sebenarnya. Katakan dia pakai tangkal, kita kena doakan, semoga tak dapat perlindungan. Dapat keburukan, katalah dia jatuh ke. Kita itulah hang percaya kat tangkal kau, padan muka. Lepas tu tak dapat apa-apa, dapat susah lagi. Orang kata betul juga bang. Supaya mereka sedar. Macam Nabi kata, Ta'isa abdul dinar tu. Mereka celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian, celaka hamba kain, celaka hamba fashion, celaka hamba sekian-sekian. Ta'isa wan takas, semoga mereka celaka dan terbalik dah orang. Idza syika falan tukish, bila kena dengan duri, semoga tak tercabut duri dia. In utiya radhiya wa illam yu'ta sakhit. Kalau dibagi, dia redha. Kalau tak dibagi, dia marah. Maksudnya kalau ikut Islam ni dapat benda yang dia nak, dia redha. Kalau tak dapat benda dunia, dia tak redha.
ila akhirih. Jadi itu ialah huraian umum bagi tajuk ini. InsyaAllah kuliah akan datang biidznillah taala kita akan tengok huraian dari setiap satu ni. Syekh akan hilang, Syekh akan huraikan, hilangkan pula, baca hilang. Syekh akan huraikan satu-satu perkataan dengan detail. Ini kelebihan kitab Fathul Majid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan. Tadi kita huraikan secara umum maksud bab dan tujuan bab itu. InsyaAllah lepas ini kita akan baca secara detail setiap isu dalam perkataan dalam bab ini bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.